Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 9 Yang Berhormat Senator yang telah mengambil bahagian dan juga berbahas dalam rang undang-undang ini. Dan saya ucapkan terima kasih kerana saya fikir banyak hujah-hujah yang dibentangkan berbeza dengan perbahasan sebelum ini. Jadi ada perkara baru yang boleh kita sentuh. Pertama sekali, Yang Berhormat Senator Datuk Kesavadas bertanya tentang pelaburan baru yang telah dimeterai oleh SEDA khusus untuk negeri Sabah. Sehingga kini ada 811 projek feed-in tarif dengan kapasiti 141.9 megawatt yang telah diluluskan di Sabah dengan nilai pelaburan jangkaan sebanyak 1.25 bilion ringgit. Dan daripada jumlah tersebut, 76.77 megawatt telah beroperasi dengan pelaburan 596 juta ringgit. Dengan tambahan kapasiti tenaga boleh baru tersebut, tenaga boleh baru dalam pembekalan elektrik Sabah ialah sebanyak kapasiti ialah sebanyak 19%. Seterusnya tentang peranan yang dimainkan, peranan yang boleh dimainkan secara bersama oleh SEDA untuk menyokong agenda pemerkasaan tenaga boleh baru yang dirancangkan oleh Kerajaan Negeri Sabah selepas penyerahan kuasa pembekalan elektrik kelak. SEDA masih lagi boleh berkongsi pengetahuan, pengalaman dan maklumat dengan Kerajaan Negeri Sabah selepas penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik bagi membantu memperkasakan agenda TBB di Sabah. Untuk makluman, kita ada JPEG Semenanjung yang mana kita, sebagaimana saya sebut tadi, kita merancang 20 years ahead plan penjanaan untuk Semenanjung dan bagaimana apa kita nak gas atau solar dan seterusnya. Jadi pada masa yang sama dalam mesyuarat tersebut juga kita akan mengambil kira mesyuarat JPEG Sabah. Sebelum ini mesyuarat JPEG Sabah dipengerusikan bersama oleh menteri yang bertanggungjawab ke atas tenaga elektrik, buat masa ini ialah saya dan Ketua Menteri Sabah. Tetapi baru-baru ini saya itu merupakan kalau ikut rancangannya, jadualnya, baru-baru ini mesyuarat yang saya pengerusikan adalah mesyuarat terakhir bila kita luluskan perkara-perkara ini dan kita serahkan kawal selia tenaga elektrik kepada negeri Sabah. Selepas ini JPEG Sabah akan dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sabah. Tetapi walaupun begitu, nanti kita akan ada pemakluman daripada Kerajaan Negeri Sabah sebagaimana hari ini kita juga terima pemakluman daripada Kerajaan Negeri Sarawak supaya kita ada satu gambaran nasional tentang penjanaan tenaga. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa membangkitkan tentang isu energi trilemma. Sejauh mana kita mampu mencapai dengan izin our lofty and ambitious goals yang disebut tadi. Memang betul kalau hari ini kita ada kapasiti 25%, kita nak capai 70% menjelang 2050, bukan angka yang kecil tetapi saya fikir kita juga ada sebelum ini ini sebenarnya warisan daripada kerajaan sebelum ini pun mereka telah menyatakan kita ada net zero earliest by 2050 target dengan izin. Jadi itu juga satu sasaran yang besar. Tetapi bagi kita ini adalah perkara-perkara yang kita perlu letakkan supaya dengan itu kita dapat merangka dasar-dasar yang relevan. Hari ini kita ada banyak syarikat-syarikat RE100 dengan izin, syarikat-syarikat yang committed untuk mendapat tenaga 100% daripada tenaga boleh baru. Ada sebahagian daripadanya misalnya yang terlibat dalam elektronik seperti Apple, mereka punya sasaran ialah 2030 dan ia juga akan menjangkau skop 3 pembekal-pembekal secara tidak langsung akan terkena dan kita banyak syarikat-syarikat kita sekarang membekalkan barangan kepada syarikat-syarikat ini dan juga akan kena comply dengan izin. Jadi sebab itu ataupun peraturan CBAM yang ada di Kesatuan Eropah itu semua implikasi-implikasi yang besar. Jadi kita perlu ada pertama sasaran yang besar dan seterusnya dasar-dasar yang dapat kita capai. Dan kita yakin dengan beberapa perkara yang kita buat dengan misalnya kita membuka ekspor kepada luar negara secara terancang, apabila kita meluaskan lagi akses kepada tenaga solar, ia akan membantu perkara tersebut untuk menjadi realiti. Jadi sebab itu sebenarnya ada beberapa dengan izin low hanging fruit. Satu yang saya sebut tadi ialah rooftop solar.
Rooftop solar ni sebab bila kita nak large scale solar yang dibuat di atas tanah ataupun dibuat secara terapung, itu pun ada juga potensi. Kita ada beberapa kawasan telah pun dipasang di atas badan air floating solar. Tetapi kalau melibatkan tanah, kos dia kadang-kadang tinggi dan ialah bukan murah, tetapi kita ada banyak kerajaan sendiri, kita ada sekolah, kita ada universiti, kita ada hospital, parlimen mungkin kita boleh pasang panel-panel solar ini untuk jana tenaga. Jadi itu antara perkara yang kita nak galakkan, dan untuk kerajaan, infrastruktur kerajaan saja, bangunan kerajaan saja peruntukan dia RM50 juta yang kita akan belanjakan pada tahun ini. Kita juga nak membolehkan akses kepada syarikat-syarikat korporat yang sangat dahagakan tenaga boleh baru ini untuk mendapat akses. Dan sebab itu yang saya katakan di perbahasan sebelum ini tentang ASEAN Power Grid. Kita sebenarnya kalau kita lihat di banyak negara di Eropah misalnya, bagaimana mereka mampu untuk merancakkan tenaga boleh baharu sama ada di sana angin atau solar, ialah apabila mereka mempunyai grid yang lebih besar. Grid antara misalnya United Kingdom, mereka ada sambung tara dengan Perancis, dengan negara-negara Skandinavia, Belanda, untuk membolehkan perdagangan tenaga itu berlaku. Dan sekarang pun berlaku. Malaysia ada membeli daripada Laos, Singapura membeli daripada Laos, dan kita juga ada guna sambung tara ini untuk balancing. Jadi bila kita membesarkan lagi kapasiti sambung tara ini, dia membantu kita untuk meningkatkan tenaga boleh baharu. Dan macam satu perkara yang saya ada tekankan ialah tentang soal battery storage. Antara kekangan kita hari ini, kita generate solar yang banyak pada waktu tengah hari, tetapi selepas itu tidak ada, tenaga itu hilang begitu saja. Jadi bila ada battery storage, ia boleh disimpan. Cuma kekangan dia ialah bila harga tarif kita agak di peringkat banyak peringkat masih lagi subsidi yang besar, maka tidak menarik untuk meneroka peluang-peluang baru. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Datuk Noraini binti Idris bertanya tentang pelan jangka masa pendek dan panjang yang ingin dicapai berdasarkan dasar tenaga negara. Jadi untuk makluman, dasar tenaga negara sebab dia mencakupi bukan sahaja tenaga elektrik, tetapi mencakupi juga gas, petroleum, dan bila bergerak ke depan hidrogen. Jadi sebenarnya ia di bawah Kementerian Ekonomi. Dan dalam minggu depan saya difahamkan Kementerian Ekonomi dengan menerusi libat urus kementerian-kementerian seperti NRECC, MOSTI dan sebagainya akan melancarkan satu plan yang terbaru dengan mengambil kira sasaran-sasaran yang lebih ambisius yang disebut tadi, dengan izin. Dan tetapi sememangnya di peringkat kerajaan kita mengambil pendekatan whole of government approach, bukan silo, untuk kita berbincang memastikan ada keselarasan antara kementerian-kementerian dan agensi-agensi di dalam kerajaan. Tentang jalinan strategik untuk yang dapat memberi manfaat kepada negeri Sabah. Jadi memang Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah telah melaksanakan kerjasama strategik melalui program sangkutan ataupun attachment program dengan izin perkongsian maklumat, knowledge sharing yang melibatkan Suruhanjaya Tenaga, pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA dengan pihak Suruhanjaya Tenaga Negeri Sabah ataupun ECOS bagi fungsi-fungsi yang akan diambil alih oleh ECOS. Dan saya boleh katakan kebanyakan perkara ini diselesaikan di peringkat teknikal tanpa perlu campur tangan saya ataupun Ketua Menteri Sabah. Jadi menunjukkan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah. Yang Berhormat Senator Datin Hajah Ros Suryati bertanya tentang kapasiti dan keupayaan SEDA dalam pembangunan TBB di Malaysia. Jadi SEDA ini memang agensi yang dipertanggungjawabkan untuk fit-in tarif di Malaysia dan mempunyai pengalaman dan kapasiti yang luas dalam mengawal selia dan melaksanakan program TBB di negara kita. Jadi saya boleh katakan bila mereka menilai cadangan ataupun permohonan dan sebagainya, laporan-laporan yang mereka berikan adalah sangat mendalam untuk membolehkan perkara ini sebarang permohonan kalau ditolak ataupun diluluskan dapat dijustifikasikan. Tentang pertindihan skop, saya ingat ada beberapa Yang Berhormat Senator bangkitkan pertindihan skop antara SEDA dan Suruhanjaya Tenaga. Tanggungjawab dan fungsi kedua-dua agensi ini telah diperuntukkan secara jelas di bawah akta tubuh kedua-dua agensi. Jadi SEDA ini antara fungsi utama ialah untuk kawal selia pelaksanaan skim fit-in tarif serta menggalakkan pembangunan tenaga lestari. Manakala ST ialah untuk memastikan keterjaminan dan keselamatan sistem bekalan elektrik selain memastikan keselamatan awam dari segi aspek bekalan elektrik.
Jadi sudah ada Akta 610 untuk ST dan Akta 726 untuk SEDA. Ia telah pun wujud secara jelas. Dan adakah TNB berdepan dengan saingan yang besar daripada pelabur luar? Jadi bagi kita menganggap TNB ialah di mana-mana projek pemaju TBB yang nak membangunkan projek tenaga boleh baharu termasuk solar. Kita ada peraturan-peraturan yang disebut, kita ada tata cara, kita ada rancangan JPEG dan sebagainya. Dan bagi saya, TNB tidak ada masalah untuk bersaing. I think TNB has achieved a lot dengan izin di dalam sejarah penubuhannya. Malah hari ini TNB sebagaimana saya sebut ialah antara pelabur besar di United Kingdom menerusi Vantage RE dengan tenaga solar dan juga tenaga angin. Dan juga baru-baru ini ada satu projek di Australia, pembida terakhir dia ialah Jentari milik Petronas dan juga TNB. Jadi ini menunjukkan kemampuan syarikat-syarikat negara untuk bersaing. Jadi tidak perlu bagi saya kita risau tentang kemampuan TNB. Saya nak sentuh sedikit saja tentang soal sekali lagi pemberian kuasa kepada Yang Berhormat Menteri dan melibatkan daya niaga syarikat besar seperti IPP dan sekiranya kerisauan salah guna kuasa. Pertama ialah perkara ini sudah ada dalam Akta Bekalan Elektrik dan juga Akta ST. Jadi ia tidak ada di dalam dua akta baru ini yang kita bincangkan. Jadi kita nak seragamkan supaya kawal selia ini boleh kita buat. Dan semua pemegang kelulusan galakan yang telah menandatangani perjanjian penjualan tenaga boleh baharu REPPA, ia tidak akan mengganggu apa yang telah dijamin kepada mereka. Kerajaan akan pastikan aspek-aspek teknikal, operasi dan perundangan diperhalusi sebelum sebarang penyerahan kuasa pembekalan elektrik dilaksanakan. Yang Berhormat Senator Dr. Hajah Wan Martina telah bertanya tentang apakah bentuk kolaborasi SEDA berkaitan kajian dalam menggalakkan lebih banyak penglibatan awam dan adakah kerajaan menerusi SEDA berhasrat untuk menggiatkan lagi latihan berkaitan sumber manusia berkaitan dengan TBB dan juga kecekapan tenaga. Jadi sememangnya di SEDA mereka menyediakan kursus dan latihan khas berkaitan pembangunan TBB dan kecekapan tenaga antara lain Grid Connected PV, GCPV Systems Design, Off-Grid PV, Systems Design, GCPV for Wireman and Chargeman, GCPV for Installation and Maintenance dengan izin. Ini antara green jobs yang kita mahukan, yang berkemahiran tinggi dan sangat diperlukan hari ini. Yang Berhormat Senator Tuan Aknan anak lelaki Ehtuk telah bertanya apakah boleh digunakan bumbung-bumbung sekolah untuk dipasang sistem solar untuk membantu menurunkan bil elektrik sekolah dan apakah bentuk bantuan yang boleh diberikan oleh kerajaan. Sebelum ini di bawah mekanisme feed-in tarif terdapat kuota khas yang telah diperuntukkan di bawah kategori community sehingga Mei 2023 35 projek telah dipasang dengan kapasiti sebanyak 0.76 megawatt untuk membantu mengurangkan bil elektrik bulanan. Kita juga ada program yang dipanggil NEM Gomen untuk bangunan-bangunan kerajaan dan sekarang dengan apa yang telah dilancarkan oleh Kementerian Ekonomi baru-baru ini program 50 juta ringgit untuk bangunan-bangunan kerajaan juga antara perkara yang boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak sekolah. Dan saya boleh katakan di sini bahawa banyak institusi-institusi kerajaan, universiti, sekolah, hospital malah telah mendapat pengiktirafan rendah karbon dengan inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan sama ada menggunakan tenaga boleh baharu ataupun meningkatkan kecekapan tenaga di bangunan masing-masing. Bagaimana seterusnya ditanya juga bagaimana boleh dioptimumkan insentif untuk tujuan penggunaan TBB berbanding mengurangkan insentif terhadap penggunaan sumber dari tenaga fosil. Jadi kalau apa yang saya boleh sebut untuk syarikat yang kebanyakannya syarikat-syarikat besar yang bukan domestik yang menggunakan high and medium voltage, apa yang kita telah buat ialah pertama sekali kita cuba mendekatkan harga yang dibayar sedekat mana kepada harga pasaran dengan meningkatkan surcharge untuk syarikat-syarikat tersebut di bawah ICPT. Memang kenaikan yang ketara tetapi tidak adil untuk kita subsidikan secara pukul rata daripada kilang-kilang sebesar-besar yang berbilion-bilion pendapatan mereka sampailah kepada kilang-kilang kecil yang
perlu dibantu oleh kerajaan. Jadi menerusi pendekatan tersebut memang banyak. Sekarang ada banyak, bukan saja kilang, pusat-pusat membeli belah, ya, mereka memasang panel solar dan sebagainya untuk menjimatkan bil elektrik. Jadi ini antara perkara yang kita harus buat. Jadi kalau kita tidak address soal subsidi pokok rata ini, kita tidak patut bercakap pun pasal soal insentif. Selain itu ada juga insentif khas untuk penggunaan TBB di bawah Green Investment Tax Allowance (GITA) dan Green Income Tax Exemption di bawah permohonan boleh dibuat sehingga 31 Disember 2025 untuk menggalakkan pelaburan hijau termasuk TBB. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Tuan Abun Swi tentang perbezaan antara 725 dan 726. Ya. Jadi saya faham memang perkara ini agak teknikal dan kadang-kadang mengelirukan. Akta 725 sebelum ini merupakan suatu akta untuk memperuntukkan kuasa bagi pelaksanaan mekanisme tarif galakan, ya, feed-in tarif. Manakala Akta 726 bertujuan untuk memperuntukkan kuasa kepada SEDA untuk melaksanakan perkara-perkara berkaitan pembangunan tenaga lestari termasuk pelaksanaan mekanisme tarif galakan. Jadi inilah yang saya sebut tadi, kedua-dua saya pun tidak tahu. Akta yang lebih awal, Akta Bekalan Elektrik dan Akta ST ini dia ada klausa penggantungan. Tetapi akta yang dibuat kemudian ini tidak ada klausa penggantungan. Ya, jadi saya tak tahu apa perkara yang berlaku ketika the drafting of the bill dengan izin. Tetapi itulah yang kita hadapi pada hari ini dan kita perlu betulkan untuk membolehkan penyerahan kawal selia kepada Sabah dilakukan. Tentang perbezaan tarif elektrik di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan apakah yang patut dilakukan oleh kerajaan pusat. Jadi itu realiti. Ya, bila kami serahkan kawal selia, ini bermakna kuasa saya ialah kepada di peringkat Semenanjung dan juga Labuan. Tetapi Sabah dan Sarawak akan Sarawak sudah pun sememangnya, ya, mengawal selia dan ada operator mereka tersendiri. Sabah akan mempunyai kuasa tersebut bermula 1 Januari 2024. Dan bagi saya ini memenuhi semangat Perjanjian Malaysia 1963 sebab ada geografi kita yang berbeza, kita pun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan dan keperluan yang mungkin berbeza, ya, tetapi tentulah, ya, sebab itu kita perlu bagi kita sambung tara yang kita pernah cadangkan apabila dibuat empangan bakun dahulu. Kita fikir penting, ya, untuk kita mempunyai interconnection antara ketiga-tiga bahagian di dalam persekutuan Malaysia ini. Mohon mencelah sebab bila disebut bakun saya ada satu ingatan, ya. Sebab dulu tujuan empangan bakun, mega bakun itu dibina adalah untuk membawa ataupun mengeksport tenaga elektrik melalui kabel dasar laut ke Semenanjung. Jadi apakah yang terjadi kepada initial intention ataupun dengan izin, ya, permulaan sebab bakun dibina dulu, adakah ianya sudah sama ada ia moratorium ataupun dibatalkan ataupun masih terbuka untuk diaktifkan semula? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana saya sebut, kita masih berbincang tentang perkara tersebut dan sememangnya itu antara perkara yang terbaik kalau kita dapat realisasikan. Sebelum ini antara kekangannya ialah soal kos. Waktu itu harga minyak murah, harga diesel murah, harga gas murah, ya. Jadi harga arang batu murah. Tetapi hari ini bila harga bahan api fosil sudah meningkat, tenaga hidroelektrik daripada bakun itu menjadi lebih viable walaupun terpaksa membina sambung tara ataupun submarine cable daripada Sarawak ke Semenanjung. Jadi sebab itu kita sedang dalam proses perbincangan dan saya percaya kita akan lihat progres dalam perkara ini dalam masa yang terdekat. Tetapi macam misalnya, ya, hari ini Sarawak dapat menikmati satu tarif yang sangat murah, ya, sebab adanya bekalan elektrik yang begitu banyak. Jadi ini bagi saya antara local reality yang kita hadapi dan di banyak-banyak negara pun, ya, itu lebih, mereka tidak ada satu centralized operator dan sebagainya dan macam saya kata selaras dengan perjanjian Malaysia, dan ini pendekatan yang lebih fleksibel untuk negara kita. Seterusnya Yang Berhormat Senator Tuan Aishah telah bercakap tentang soal masalah masyarakat OKU, ya, yang berkaitan juga dengan bekalan elektrik sebentar tadi. Perkara ini kita akan perhatikan secara dekat, ya, kita akan bincangkan kerana melibatkan beberapa kementerian yang lain.
tetapi saya di peringkat NRECC kami faham tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh komuniti OKU dalam soal penggunaan tenaga elektrik dan kos yang ada pada hari ini. Ya. Mohon yang dipertua, saya amat terkejut dengan jawapan menteri. Tiap kali golongan istimewa bangkitkan isu, memberi jawapan, kami akan bangkitkan. Berapa lama? 65 tahun. Adakah golongan istimewa, golongan yang ingin minta? Ini hak kita. Hak kita 65 tahun. Kerajaan tak melaksanakan. Golongan istimewa kanak-kanak diseksa di sana tanpa elektrik. So saya mohon dengan tegas, kerajaan ambil satu sikap tegas untuk melaksanakan golongan istimewa dan memetapatkan golongan istimewa sebagai rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengenali Yang Berhormat sudah lama sebagai seorang pejuang OKU yang sangat bersemangat. Dan saya setuju bahawa isu OKU ini perlu dipandang serius dan kita perlu ambil pendekatan yang whole of government. Tetapi sebab yang saya boleh katakan di sini dengan dasar-dasar yang sedia ada, sebab itu saya kata kami akan berbincang dengan the main ataupun the lead ministry dengan izin Kementerian Pembangunan Wanita supaya kita dapat merangka dasar yang lebih mesra kepada masyarakat OKU. Sebab kalau kami di peringkat NRECC kita dapat membuat dasar dan sebagainya tanpa input daripada kementerian yang ada pengalaman yang lama dan merupakan pakar dalam bidang ini, kita takut lari daripada objektif. Tetapi rest assured Yang Berhormat Senator, bahawa kita tidak akan mengenepikan. Bagi saya setuju bahawa universal access kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira keupayaan ini adalah perkara penting. Dan kita sudah tahun 2023, we cannot afford untuk ambil pendekatan yang meminggirkan masyarakat mana-mana yang marginalize anyone in Malaysia. No one should be left behind, dengan izin. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Tuan Yang Dipertua, saya izin. Ya, Ahmad, saya ada satu soalan. Soalan saya ni simple saja sebab saya dah jauh ke belakang dalam soalan energi ni. Iaitu pasal solar tadi. Yang Muhammad sebut is a low hanging fruit untuk dipasang di rumah-rumah individu dan sebagainya, rumah kerajaan. Tetapi how well developed, dengan izin bahawa solar system ni dah bagus, iaitu soalnya kualiti solar system tu dibawa ke tropical countries yang mana hujannya lebat dan develop some kind of dysfunctional kepada solar system tu, solar cell tu sendiri. Yang kedua, dia punya bateri tu, how long it can last. And yang ketiga, harga dia. I wanted to install my house pada tahun 2016. Bila saya studikan dia punya ROI, it took me about 20 years to ROI baru break even. Jadi dalam masa 20 tahun, dengan sendirinya solar tu dah kena diganti balik. Jadi macam mana? Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker Yang Dipertua. Bila soalan ni ditanya oleh mantan menteri yang bertanggungjawab ke atas perkara ini dan very seasoned parliamentarian, memang mencabar. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini, saya setuju bahawa sebelum ini, sebab itu kita katakan solar ini boleh mampu diperluaskan. Cuma sebelum ini, pertama di peringkat awal memang harganya agak mahal. Solar, tetapi as time goes by, seperti biasa tadi saya ingat ada Yang Berhormat yang menyebut daripada zaman telefon bimbit yang besar macam batu bata tu begitu mahal sehingga ke hari ini menjadi murah dan lebih canggih, lebih kecil. Begitu juga solar, after it has reached economies of scale, dengan izin, harganya telah jatuh dengan begitu ketara. Dan Malaysia juga ialah antara the biggest manufacturer of solar panel, walaupun tak semestinya teknologi kita, tetapi ia dibuat di negara kita. Jadi apa yang kita mau buat hari ini, sebab itu permintaan di peringkat NRECC kita berbincang ialah supaya kita akan umumkan dalam masa terdekat. Dulu ada beberapa kekangan
dari segi saiz boleh dipasang panel solar, berapa banyak daripada kapasiti yang hendak digunakan oleh rumah. Perkara itu kita sedang semak semula sebab kita kata mungkin perkara itu tidak perlu lagi dalam keadaan hari ini. Jadi yang tu kita akan umumkan dalam masa yang terdekat. Kedua, kami juga minta sebab kita tahu tentang soal yang dibangkitkan soal tarif ataupun harga bil elektrik dan sebagainya, kita minta TNB melihat semula untuk financing untuk pemasangan solar ini yang lebih mesra untuk pengguna. Sebab kalau financing itu tidak mesra, maka ia tidak akan menggiatkan pemasangan solar. Jadi we are aware of the problems yang berhormat dan kita Tan Sri, dan kita dalam proses untuk melakukan beberapa perubahan besar. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdoalah teknologi improve, harga turun dan orang become aware of the advantage.